Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Anak-anak murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang al-asma'u adh-dhahiratu. Al-asma'u al-zahirah, isim yang zahir. Baik, isim yang zahir, al-asma'u al-zahirah. Okey, ada lawan dia. Lawan dia ialah isim dhamir, yang kita sebut sebagai al-asma'u al-mudmarah, ataupun dalam buku disebut sebagai ad-dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang tu isim dhamir. Tapi isim dhamir bukan pada waktu sekarang. Waktu sekarang kita akan tengok berkaitan dengan al-asma'u al-zahirah. Baik, al-asma'u zahirah, apa yang dimaksudkan dengan al-asma'u zahirah? Isim yang zahir, isim yang jelas, isim yang bukan kata ganti nama bagi kata ganti nama. Kalau kata ganti nama, aku, dia, kamu semua, bukan yang tu isim juga. Yang tu dhamir. Tapi yang ni contoh macam pen, contoh macam buku. Kalau dalam bahasa Arab, contoh macam al-kitabu, al-madrasatu. Contoh lagi macam al-hatifu, telefon. Contoh lagi macam asyubbaku, kaunter. Contoh lagi macam apa? Ad-darrajatu, motosikal. Yang tu semua jenis isim, kata nama yang kita sebut selain daripada fi'il, yang tu merupakan al-asma'u zahirah. Boleh tu? Kalau lawan bagi kata nama yang jelas, sebab apa nama dia al-zahir? Sebab apa? Sebab kita sebut jelas. Dia bukan kembali kepada siapa-siapa yang kita tujukan secara ganti nama. Kalau ganti nama, aku, hang, kamu, kami semua. Nampak tak? Jadi isim zahir macam tu. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bahasa Arab, isim zahir ni, isim zahir, dia ada ciri-ciri dia. Dia ada ciri-ciri. Sebab apa? Sebab isim zahir ni, dengan mana kita kena isim zahir, kita boleh buat ayat dalam bahasa Arab. Baik, sebelum daripada untuk kita nak kenal macam mana cara untuk nak buat ayat, kita kena kenal dulu isim zahir. Baik, untuk isim dia ada pecahan dia. Okey, baik, seperti mana yang kita sedia maklum, isim dia ada dua pecahan. Pecahan daripada sudut bilangan dan pecahan daripada sudut nak menunjukkan kata dia ni lelaki ataupun perempuan. Nampak tak? Pecahan yang pertama daripada sudut bilangan. Bilangan dia ada mufrad, musanna, jamak. Daripada sudut nak menunjukkan kata dia ni lelaki atau perempuan, terbahagi kepada dua, iaitu muzakkar dan juga muannas. Jadi secara ringkasnya daripada dua sudut, yang pertama daripada sudut bilangan, isim ni ada tiga. Yang pertama kita sebut mufradun. Apa maksud mufrad? Mufrad satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua musanna. Musanna. Yang kedua musanna. Dan yang ketiga jamak. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga jamak. Okey, baik. Isim daripada sudut bilangan terbahagi kepada tiga: mufrad, musanna dan jamak. Baik. Pecahan yang kedua, isim juga terbahagi kepada, kalau kata kita nak sebut isim ni daripada sudut isim ni laki ke perempuan, dia terbahagi kepada dua pula, iaitu yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama muzakkar, dan yang kedua muannas. Baik. Okey, jadi bagi setiap isim dia akan ada dua ciri ni. Dia akan ada dua pecahan ni. Pecahan yang pertama mufrad, musanna, jamak daripada sudut bilangan. Yang kedua daripada sudut muzakkar dan juga muannas. Baik. Jadi bila kita kata isim dia akan ada dua-dua benda ni, dua-dua pecahan ni, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Setiap daripada satu mesti akan ada satu yang sebelah sini. Jadi isim dia akan ada yang pertama. Ni baru kesimpulan dia. Kesimpulannya isim dia akan ada yang pertamanya mufrad muzakkar yang pertama. Boleh. Ataupun ustaz ni okey, nampak pembahagian ni. Okey. Jadi daripada pembahagian yang kita tengok ni, pembahagian yang kita lihat, jadi isim dia akan ada yang pertamanya dia akan ada mufrad muzakkar. Boleh, dia akan ada mufrad muzakkar. Yang kedua mufrad muannas. Boleh. Yang ketiga dia akan ada musanna muzakkar. Boleh. Yang keempat musanna muannas. Boleh. Nampak? Mufrad muzakkar, mufrad muannas. Lepas tu dia akan ada musanna untuk muzakkar dan juga musanna untuk muannas. Satu untuk laki, satu untuk perempuan. Dua untuk laki, dua untuk perempuan. Okey. Kan dia. Yang kelima, dia akan ada jamak muzakkar. Boleh. Dan yang keenam, dia akan ada jamak untuk muannas. Okey. Untuk perhatian. Untuk perhatian murid-murid sekalian, jamak akan ada satu lagi pembahagian khusus, akan ada satu lagi pembahagian tambahan, iaitu yang kita sebut sebagai jamak taksir. Jamak taksir. Okey, apa itu jamak taksir? Okey, kita akan pergi daripada bahagian jamak ni. Okey, baik. Okey, sebelum tu ingatlah, satu untuk laki, satu untuk perempuan. Dua untuk laki, dua untuk perempuan. Ramai untuk laki, ramai untuk perempuan. Okey, baik. Untuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim yang kita sedia maklum, yang ada ditambah waw nun ataupun ya nun. Bagi lelaki lah. Kalau jamak muannas yang ditambahkan dengan alif ta. Okey, manakala bagi jamak taksir jamak yang diubah terus daripada perkataan mufrad dia. Contoh bila kita sebut, kita akan tengok contoh satu-satu. Boleh no? Okey, ini ustaz terang satu-satu dulu. Okey, baik. Kita akan tengok contoh bagi setiap satu. Ustaz padam belah sini dulu. Ustaz tulis lain. Okey, baik. Contoh untuk mufrad muzakkar. Contoh untuk mufrad muzakkar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muallimun. Contoh untuk mufrad muzakkar, muallimun. Contoh untuk mufrad muannas, kalau muallimun mesti akan ada muallimatun. Nampak tak? Dia mufrad menunjukkan kepada seorang dan muzakkar menunjukkan kepada laki. Menunjukkan kepada seorang dan menunjukkan kepada perempuan juga. Okey. Yang ketiga, musanna, dia akan jadi muallimani. Boleh? Menunjukkan kepada dua orang, dan dua orang tadi ni ialah dua orang laki. Okey, dan yang keempat, muallimatani. Nampak? Dia menunjukkan kepada dua orang, tapi dua orang yang perempuan. Dua orang guru perempuan, dua orang cikgu perempuan. Okey, boleh. Muallimun, muallimatun, muallimani, muallimatani. Contoh lagi lah, contoh lain macam talibun, talibatun, talibani, talibatani. Baik, selesai. Kita tengok pada jamak pula.
Tadi nombor 4 kan. Okey, ni nombor 5. Nombor 5 jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Selalu sinonim jamak muzakkar ni dengan jamak muzakkar salim. Kan? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni apa dia? Salim ni yang selamat. Maksudnya apa maksud yang selamat? Yang sama perkataan jamak tadi ni dengan perkataan mufradnya, kecuali ditambah waw nun ataupun ya nun sahaja. Sebab tu kita panggil dengan jamak muzakkar salim. Tapi bila kita sebut jamak muzakkar, fahamlah. Kita fahamlah. Jadi untuk jamak muzakkar, contoh untuk jamak muzakkar apa dia? Contoh kalau tadi tu muallimun, muallima ni jadilah muallimuna. Muallimuna. Ditambah waw nun. Nampak? Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muallimina. Muallimina. Nampak? Ditambah ya nun. Dia akan ada dua, sama ada waw nun ataupun ya nun. Okey, yang tu untuk jamak muzakkar. Untuk jamak muannas, untuk jamak muannas, contoh bila muallimatun, muallimatani jadilah muallimatun yang ditambah alif ta di akhirnya. Muallimatun. Nampak? Boleh? Baik, dan seperti mana yang Ustaz tambahkan tadi ni, ada satu pula pembahagian, iaitu pembahagian bagi jamak, iaitu jamak taksir. Boleh, jamak taksir. Apa maksud jamak taksir? Jamak yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jamak yang diubah ataupun jamak yang perkataan jamak dia itu tidak sama dengan perkataan mufrad dia. Contoh yang tak sama ataupun yang berubah. Yang berubah daripada mufrad dia. Okey, contoh bila kita sebut muallimun, nampak tak? Muallimuna. Nampak muallimun dengan muallimuna sama baris. Muallimuna. Nampak? Sebab tu dia kata jamak muzakkar salim. Salim ni maksudnya yang ni. Sama perkataan jamak dan mufrad dia. Yang ni mufrad, yang ni jamak. Perkataan jamak sama dengan mufrad. Cuma tambah waw nun sahaja. Macam tu juga dengan jamak muannas salim. Jamak muannas. Muallimatun, muallimatun. Nampak? Dia hanya tambah alif sahaja. Alif jamak. Ta tadi ni memang dah ada dah. Ta yang ni memang dah ada pada perkataan mufrad. Jadi dia bukan diubah. Tapi kalau jamak taksir, contoh macam perkataan kitabun. Kan? Kitabun. Apa jamak? Kitabun untuk musanna jadi kitabani. Untuk jamak dia akan jadi macam mana? Dia kita tak boleh nak kata kitabuna, tak boleh. Dia akan jadi kutubun. Nampak tak? Kutubun. Boleh. Dia akan jadi kutubun. Nampak tak? Perkataan jamak dengan perkataan mufrad beza tak? Beza. Nampak tak beza? Walaupun ada je huruf asal ni tetap ada, tetapi tak sama jamak. Okey. Sebab tu kita panggil jamak taksir. Okey, jamak taksir ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jamak taksir ni kebanyakannya kebanyakannya terjadi kepada benda yang tidak ada akal. Kepada benda yang tidak ada akal ataupun haiwan sekalipun. Contoh macam kitabun ataupun kutubun. Ada juga jamak taksir kepada perkara yang ada akal. Perkara yang menunjukkan kepada muzakkar. Contoh macam talibun. Nampak tak? Talibun. Contoh macam talibun.
Contoh macam talibun. Boleh. Contoh macam talibun. Contoh macam talibun. Talibani jamak dia tullabun. Nampak tak? Tullabun. Jamak taksir sebab apa? Sebab beza kan? Dia tak jadi talibun lah. Dia jadi tullabun. Jadi tullabun ni, pelajar lelaki ni jadi jamak taksir. Walaupun dia jamak taksir, tapi dia menunjukkan kepada lelaki. Dan menunjukkan kepada benda yang ada akai. Okey, baik. Okey, selesai untuk pembahagian. Baik. Selesai untuk pembahagian. Seterusnya kita tengok pula. Bila kita dah kenal, bila kita dah tahu satu-satu, kita boleh buat ayat. Baik. Kita boleh buat ayat. Jadi, untuk kaedah al-jumlatu, ataupun kita panggil al-kalamu, kalam, ayat. Ayat dalam bahasa Arab, aqalla mimma yatarakkabu alaihi al-kalamu kalimatani isnatan. Bilangan ataupun kuantiti kuantiti perkataan yang diperlukan untuk membentuk ayat dalam bahasa Arab cukup sekadar 2. Bila sebut 2 cukup dah. Kita boleh kata sebagai kalam. Jadi bila dua kalimah sahaja yang diperlukan untuk kita nak buat ayat dalam bahasa Arab, dia mestilah terbentuk daripada sama ada isim tambah isim ataupun isim tambah fa'il ataupun fa'il tambah isim. Nampak tak? Contoh atas ni macam Muhammadun mujtahidun. Nampak? Muhammad orang yang bersungguh-sungguh. Contoh isim dengan fa'il, Muhammadun yajtahidu. Muhammad ni bersungguh-sungguh juga, cuma yang ni dalam fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Contoh fa'il dengan isim, contoh yajtahidu. Nampak? Muhammadun. Okey. Jadi yang ni yang kita sebut sebagai minima. Kuantiti yang paling sikit sekali untuk kita nak buat ayat dalam bahasa Arab. Jadi Muhammadun mujtahidun, Muhammadun yajtahidu. Okey, isim dengan isim, isim dengan fa'il atau fa'il dengan isim. Untuk hari ni kita akan fokus berkaitan dengan isim dengan isim. Sebab apa? Sebab tajuk kita hari ni al-asma'u. Isim yang zahir, al-asma'u zahirah. Jadi bila isim dengan isim, bila kita dah kenal pembahagian, dia ada mufrad muzakkar, mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas. Lepas tu dia ada jamak muzakkar, jamak muannas dan juga jamak taksir. Baik. Macam mana cara untuk kita nak bina ayat? Cara untuk kita nak bina ayat, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cara-cara untuk kita bina ayat adalah seperti yang ni. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey, macam mana? Okey, kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama okey, kita tengok dia akan ada mufrad muzakkar, mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas, jamak muzakkar, jamak muannas dan juga jamak taksir. Okey, baik. Kan yang macam ustaz sebut tadi ni, kalau kita nak buat jumlah, kita nak buat ayat, mesti terbentuk paling kurang terbentuk daripada 2 kalimah. 2 kalimah. Baik. Dan 2 kalimah tadi ni yang kita nak tengok pasal isim dengan isim. Jadi isim dengan isim, dia ada yang ni. Nampak? Okey, baik. Yang pertama, kita kena gabungkan. Nampak? Bila perkataan kita yang kita nak guna ini mufrad muzakkar, maka mestilah perkataan yang kedua pun mufrad muzakkar. Contoh macam al-muallimu salihun. Nampak? Al-muallimu salihun. Nampak ada al-muallimu mufrad muzakkar, salihun mufrad muzakkar. Nampak? Guru lelaki itu orang yang baik. Nampak tak? Okey. Yang kedua, kalau kita nak buat mufrad muannas, mesti juga perkataan selepas dia itu, isim yang ada selepas daripada isim mufrad muannas tadi ni mestilah berbentuk mufrad muannas juga. Jadilah al-muallimatu salihatun. Nampak? Al-muallimatu salihatun. Boleh? Al-muallimatu, guru perempuan itu, ustazah itu
salihatun, orang yang baik. Baik. Kalau kita nak buat yang nombor 3 pula, musanna muzakkar. Kalau kita nak buat dua orang lelaki, mestilah perkataan yang kedua itu dua orang lelaki juga. Nampak tak? Dia akan jadi al-muallimani salihani. Dua orang guru lelaki itu adalah orang yang baik-baik. Nampak tak? Adalah dua orang yang baik. Baik. Kalau kita nak buat musanna muannas, mestilah tambah dengan musanna muannas. Jadilah al-muallimatani. Nampak tak? Al-muallimatani, muallimatun, al-muallimatu dia punya musanna al-muallimatani salihatani. Dua orang guru perempuan itu adalah dua orang yang baik-baik. Nampak tak? Yang kelima, kalau kita gunakan jamak muzakkar, mestilah juga selepas dia itu jamak muzakkar. Jadilah al-muallimuna salihuna. Dua orang guru-guru lelaki itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan kalau kita nak guna jamak muannas, mestilah perkataan selepas daripada dia itu adalah jamak muannas juga. Jadilah contoh macam al-muallimatu salihatun. Guru-guru perempuan itu, guru-guru wanita itu adalah orang yang baik-baik. Nampak? Okey. Dan kalau kita guna jamak taksir, ini yang ustaz nak minta kamu semua, ustaz nak minta murid-murid semua fokus berkaitan dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataan yang kena ada selepas daripada jamak taksir itu selalunya adalah mufrad muannas. Al-kutubu murattabatun. Contoh macam al-kutubu, ustaz tak beza warna pula, murattabatun. Buku-buku itu murattabatun, telah disusun. Murattabatun, disusun. Buku-buku itu dalam keadaan tersusun. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-kutubu jamak taksir daripada kitabu. Al-kitabu. Al-kitabani, al-kutubu. Murattabatun, mufrad muannas. Sebab apa? Sebab apa? Kebanyakan jamak taksir, nampak tak? Kebanyakan jamak taksir itu adalah muannas. Kebanyakan jamak taksir itu ialah muannas. Jadi kita kena pair, kita kena gabungkan dengan mufrad muannas. Sebab itulah. Dia tak semua jamak taksir, kebanyakan. Kalau kata jamak taksir itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menunjukkan kepada orang lelaki. Contoh macam talibun, talibani dengan at-tullab. Jamak dia at-tullab. Maka di sini dia tak boleh jadi mufrad muannas lah, sebab dia tunjuk kepada lelaki. Jadi jamak taksir tadi ni tak jadi jamak taksir yang kembali kepada muannas. Dia akan jadi jamak taksir yang kembali kepada muzakkar. Dia boleh juga dia akan jadi dengan jamak muzakkar. Nampak? Dia akan jadi dengan jamak muzakkar. Contoh macam at-tullabu. At-tullabu, nampak? Salihuna. Boleh? At-tullabu salihuna. Sebab apa? Sebab at-tullabu ni jamak taksir. Bukan jamak taksir muannas ke ustaz? Jamak taksir tak semua muannas, kebanyakannya sahaja, tak semua. Jadi ada juga sebilangan kecil dia yang menunjukkan kepada muzakkar. Contoh macam at-tullab. Nampak tak? Jadi bila at-tullab, walaupun dia jamak taksir, maka tapi dia tunjuk kepada laki, kepada ramai laki. Jadi bila tunjuk kepada ramai laki, tak boleh kita kata at-tullabu salihatun ataupun salihatun. Tak boleh kita nak sebut macam tu. Jadi kita kena pair dengan yang sesuai dengan dia, iaitu salihuna. Boleh no? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan difahami
Dan insya-Allah Ustaz akan sertakan dengan latihan untuk mantapkan lagi pemahaman murid-murid sekalian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.